Get ready to countdown.
Okay, kepada viewers yang sedang menonton, mungkin anda boleh memberikan feedback kepada kami. Adakah sekarang anda mendengar audio kami dengan jelas dan terang? Adakah kami telah didengari oleh pendengar, penonton setia Librarian Ideas? Diana, macam mana? Saya tengah menunggu rakan-rakan yang kita tunggu respon. Daripada Cik Muksik pun dia kata tadi audio tiada, Aisyah Osman kata tiada, Puan Farah Wahida daripada Pahang juga mengatakan. Sekarang dah dengar ke? Dah dengar, dia dengar. Alright, good. Okay. Can we start back? Okay. Or can we proceed? Lagi sekali, boleh? Silakan. Alright. Never mind. Assalamualaikum, welcome back. Maaf kerana masalah teknikal yang tidak dapat dielakkan. Pertama kali kami bersiaran langsung bersama begitu ramai panel merangkumi pakar, merangkumi otai-otai dan merangkumi pelapis-pelapis pustakawan di Malaysia. Welcome to special edition bersempena dengan Hari Pustakawan Malaysia yang disambut pada setiap tahun 6 Jun bertemakan Staying Relevant. Kami Librarian Ideas, TS Amirul, Encik Ikhwan, Puan Diana dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Pustakawan kepada semua pustakawan Malaysia di mana jua anda berada. Saya harap momentum selepas kita punya live pagi tadi bersama PPM, Dr. Gas dan Dr. Rashidah masih lagi kuat untuk meraihkan Hari Pustakawan sehingga petang ini. Pejam celik siri Sembang Pustakawan sudah 9 kali bersiaran langsung dan ini adalah salah satu pencapaian yang dibanggakan. Sebentar tadi Encik Ikhwan ada berkongsi beberapa statistik. Mungkin Encik Ikhwan boleh berkongsi kembali statistik tersebut? Cik Ikhwan, ada follower kita cakap tak ada voice balik. Can we reconfirm that? Shalbihan cakap tak ada voice. Can we reconfirm back? Ada tak? Ada suara tak? Ada suara ke? Ada suara ke? Di kucing ada suara? Di kucing ada? Di kucing jelas? Di kucing ada. Okey, tak apa. Cik Ikhwan nak teruskan? Alright. Tuan Haji ada jelas. Daripada follower daripada kucing jelas. Okay. Mungkin kita proceed dahulu, Puan Diana. Baik, tadi terima kasih kepada Dr. Faizal, TS Amirul dan juga Dr. dan juga Ikhwan kerana memberikan statistik dan juga sesi opening berkenaan dengan perjalanan journey team Librarian Ideas. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih
kepada semua follower-followers dan juga kepada ahli-ahli panel, moderator, rakan-rakan semua. Kemudian mereka yang memberikan komen-komen, respon setiap kali kami bersiaran, persoalan-persoalan, pertanyaan, dan kami mengalu-alukan sebarang maklum balas positif daripada rakan-rakan semua untuk kami tambah baik lagi perjalanan dan perjuangan Team Librarian Ideas ini. Dan kami mengharapkan bahawa kewujudan Team Librarian Ideas ini adalah bukan untuk bersaing dengan mana-mana persolatan, organisasi, jabatan, institusi dan sebagainya. Kita adalah untuk ke arah memastikan profession kita tetap relevan dan memastikan apa yang kita lakukan ini mendapat di luar sana masyarakat tahu apa yang kita lakukan dan untuk demi visibility profession librarian itu sendiri. So itu saja. P.S. Amirul. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirul, salah seorang daripada Library Ideas. So dari segi perancangan kami pada masa akan datang, kami akan menyediakan banyak lagi pengisian ataupun program-program di page Library Ideas. Dan kita akan melebarkan kita punya sayap program di mana kita akan pada 9 Jun nanti kita akan ada special speaker daripada Australia yang kita akan bincangkan ni dengan kerjasama jawatan kuasa Ketua Pustakawan Universiti Awam. So nantikan kepada semua, kita akan membicarakan tentang respon terhadap COVID-19 banyak perspektif antara perspektif Australia dan sebagainya. Dan selepas itu kita akan merancang beberapa lagi program bukan sekadar melibatkan Malaysia tetapi juga melibatkan pustakawanan di peringkat global di mana kita akan datangkan kepada anda pelbagai pengisian forum perbincangan dan juga mungkin nanti webinar series yang akan diterajui oleh pakar-pakar kita dalam bidang kepustakawanan. Alright. Itu saja. Okey, sebelum kita mulakan program dengan sesi pengenalan kepada panel, Cik Ikwan test suara balik. Cik Ikwan? Okey. Saya harap our follower boleh dengar, our viewer boleh dengar. Okey. So kita nak pastikan make sure semua okey. Dengar. Alright, dengar Dr. Gus cakap Ikwan punya still problem. Alright. Saya pun sedang menunggu respon. Any respon? Dr. Gus, any respon? Still no. Ikwan tak dengar kata Akmal. Yeah, Dr. Gus pun cakap still no. Maybe you can fix that sementara kami berkenalan dengan our panel. Ya, teruskan Dr. Faizal. Alright. So tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita berkenalan dengan panel jemputan kita pada kali ini. Jemputan yang hebat-hebat belaka. Kita boleh panel kenalkan nama, bersiaran dari mana, berkhidmat dari perpustakaan mana. Mulakan dengan jemputan pakar di dalam bidang kepustakawanan yang tidak asing lagi, iaitu Dr. Ezan dan Puan Azah. Dr. Ezan, mulakan. Assalamualaikum semua. Saya Nur Ezan binti Cik Nasir. Selamat Hari Pustakawan. Saya bersiaran daripada Kota Damansara, Petaling Jaya dan pesara sekarang. Jawatan akhir saya adalah Ketua Pustakawan UM dan buat masa ini adalah immediate past President PPM. Alright, Puan Azah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat Hari Pustakawan untuk semua dan salam sejahtera. Saya Nur Azah Mukmin, bersiaran dari Nilai Impian, Nilai Negeri Sembilan. Bertugas sekarang sebagai Ketua Pustakawan di Universiti Sains Islam Malaysia. Alright, kita turut terbangkan secara langsung wakil dari Sarawak yang bukan senang kita nak dapat sebenarnya. Tuan Haji Valentino. Assalamualaikum, selamat Hari Pustakawan. Terima kasih pada Dr. Faizal. Saya berlintas langsung daripada Kota Samarahan, Sarawak. Dan saya kini bertugas di Perpustakaan Tun Abdul Rahman Yaakob, Petari. Kalau dulu dikenali dengan CAI, Center for Academic Information Services, daripada Uni Mas Sarawak. Alright.
So kita teruskan lagi dengan orang kuat perpustakaan di Johor, Cik Tengku Tarmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Pustakawan dan selamat Hari Raya. Saya Tengku Aziz, bersiaran daripada Johor Bahru. Dan sekarang saya bertugas di Perpustakaan Sultan Ismail, Majlis Bandaraya Johor Bahru. Alright. So dan barisan pustakawan pelapis yang diketuai oleh Puan Jamilah. Puan Jamilah, mic. Alright. Okay, Dr. Faizal, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Saya Jamilah binti Asar Basri, pustakawan daripada USM. Sekarang saya berkhidmat di Perpustakaan Cawangan, Perpustakaan Kejutaan. Terima kasih kepada semua moderator yang sudi menyambut saya untuk kongsikan idea dan pengalaman yang tak seberapa. Saya rasa selepas ni panel kena lambai-lambai sikit sebab kita punya grid macam besar kan, orang macam mana ni? So kongsi sikit. So kami proceed to Encik Muhammad Raziz. Hai, saya Muhammad Raziz Zulkifli, bersiaran daripada Taman Kubung Jaya Melaka. Sekarang bertugas sebagai pustakawan kanan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Alright. Selamat Raya. Raya. Cik Dizul. Selamat Raya. Okey, terima kasih Tuan Dr. Faizal. Assalamualaikum dan selamat Hari Pustakawan kepada semua dan kepada penonton juga. Nama saya Zuhaili bin Bakri. Bersiaran di Utara Tanah Air, Perlis. Bertugas di Perpustakaan Tuanku Syed Faizuddin Putra, Universiti Malaysia Perlis, UNIMAT. Terima kasih. Alright, kita ada Puan Mawar. Assalamualaikum, selamat Hari Raya, selamat Hari Okey, selamat Hari Raya, selamat Hari Pustakawan Malaysia, hari yang sangat istimewa sebenarnya pada hari ini. Saya bersiaran daripada UiTM Cawangan Johor, kampus Segamat, kampus Simfoni Alam. Ya. Saya adalah pustakawan kanan di Perpustakaan Tun Dr. Ismail. Terima kasih. Okay. Alright, kita ada Cik Wan Hanis, our ex-PPM bekerja di PPM. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Selamat Hari Pustakawan kepada semua dan saya rasa masih lagi sempatlah kita ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Okay, saya bersiaran di rumah beralamat Taman Malik Al-Star Kedah dan sekarang ini tengah berkhidmat di Perbadanan Perpustakaan Kedah sebagai Ketua Unit Perolehan Koleksi. Alright, okay. Dan last but not least, our UM team, Cik Aimi Ihsan. Aimi? Hai, terima kasih Faizal. Nama saya Aimi Ihsan binti Zaidi, bersiaran daripada Ceras dan berkhidmat di Perpustakaan Universiti Melaya. Alright, so untuk sembang pustakawan kali ini a bit different. Kita ada dua segmen yang akan dirancang. Segmen pertama adalah sembang pustakawan yang akan diketuai oleh saya sendiri dan Puan Diana. Dan segmen kedua adalah kali ini sesi betul-betul santai. We will have two games, okay, yang akan diketuai oleh TA Amirul dan Encik Ikhwan. Sebelum kita memulakan program ini, jika tuan-tuan dan puan-puan, our viewers mempunyai soalan dan pendapat yang ingin diutarakan kepada panel, boleh sesiapa tutup? Alright. Ingin bertanya kepada panel kita pada petang ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh menulis di ruang komen dan tag nama panel dan panel kita akan menjawab komen dan pendapat tersebut selepas program ini. Tuan-puan jika ingin berkongsi pengalaman pahit dan manis sepanjang menjadi pustakawan boleh berkongsi di ruang komen. Tim Librarian Ideas akan mendokumentasikan semua pengalaman tersebut untuk aktiviti-aktiviti yang akan datang. Alright, tanpa melengahkan masa lagi, Puan Di, can we start our first segment? Okey, baik. Terima kasih Dr. Faizal. Okey, kita akan bermula dengan segmen yang satu, sembang pustakawan. Soalan ini saya akan tujukan kepada dua orang di panel kita. Baik, saya ingin bertanya kepada Puan Jamie. Soalan yang pertama ini adalah bagaimana terdetik nak ambil course library science? Adakah pada permulaan perjalanan untuk kerjaya pembelajaran itu pada awalnya mungkin minta kursus lain, kemudian ditawarkan, ataupun memang daripada awal ni semangat wajar memang ingin menjadi seorang pustakawan dan dalam pilihan pertama tu memang dah tick
untuk mengambil kursus pengurusan perpustakaan. Mungkin boleh menjawab soalan ni? Okey, nak jawab soalan tu terima kasih pada Puan Moderator yang bertanyakan soalan ya. Okey, selalunya orang bagi jawapan yang klise lah contohnya sebab nak share ideas, knowledge, sebab nak preserve knowledge, and then kita ada nak foster reading habit dan sebagainya. So itu juga jawapan yang diberi masa panel interview saya di USM ya. Saya tak tahu lah, mungkin kerana jawapan itulah juga saya diterima sebagai pustakawan USM Okay, in my case kalau tanya saya betul-betul honest selepas 12 tahun saya bekerja sebagai pustakawan, nak pilih library science, nak jadi seorang pustakawan ni macam nak pilih calon suami itu dia, so nak pilih calon suami. Mestilah kita nak pilih yang kita minat, yang betul-betul yang match dengan kita punya interest, betul tak? Sebab bagi saya bila saya nak pilih profession ni, dia macam nak jadi sebahagian daripada hidup kita. Sesuai dengan tema kita nak stay relevant kan. Okay. Jadinya yang penting mestilah dia yang kita minat, meaning that it's my choice lah. Okay. Kadang-kadang tu boleh juga saya cakap by accident or coincidence sebelum kita set hala tuju yang betul sebelum masa kita start dulu kita tak tahu jadi apa kan sebenarnya. Okay. Lepas tu sekarang ni bila kita dah tahu match dengan kita punya interest, sebenarnya kita sedar tak sedar di tahap sekarang ni saya ni rupanya kita dah go to certain process untuk melalui sebagai jadi to be a better person or better librarian. Contoh macam saya baru perasan dulu masa remaja yang rupanya saya suka collect buku yang adult fiction. Macam kita suka baca, ada certain genre yang kita akan baca. Contoh saya adalah tak contoh kat sini macam dia quite nonsense juga lah, macam tajuk dia macam Vampire Diary macam ni lah. So dia sejumlah koleksi buku-buku yang macam ni. And then lepas kita pergi kepada next stage, orang kata proses, kita akan tukar genre kita. Kita nak di interview kerja, kita cari buku-buku yang sesuai untuk kita relate dengan soalan-soalan panel kemudian hari kan. Kemudian baik, satu minit Puan Jamie. Okey. Baik, kita beralih kepada panel yang seterusnya. Bermakna macam Puan Jamie ni daripada dia belajar dululah, dia minat buku-buku. Kita beralih kepada panel yang seterusnya. Saya ingin bertanyakan soalan yang sama seterusnya kepada Encik Razi dalam masa 1 minit. Silakan. Hi, okay. Just nak bagi tahu yang sebenarnya, actually saya tak mohon pun kos library science ni. Saya mohon kos lain. Okay. Tapi sebenarnya kalau ikut cerita dia daripada darjah 4 saya rasa, memang cita-cita saya nak jadi pustakawan. Sampai satu masa, saya memang hari-hari saya akan belik surat khabar, tengok jawatan kosong pustakawan. Sampai satu hari saya nampak ada memang betul-betul jawatan pustakawan dekat Universiti Malaya. Dan saya tengok dia punya syarat dia nak perlukan degree. Dia kata, takkan nak susun buku, cop buku pun nak kena degree. Dan sampai sebelum saya baca tu, saya rasa ini bukan saya punya bidang lah, sebab saya tak, pada asalnya saya tak berminat untuk sambung belajar sebab saya fikir lepas SPM habis lah. Tapi bila dah SPM tu, dah habis SPM, sambung pula STP, dah habis STP, sambung pula degree, and then sambung degree, sambung pula master. Dari situ lah sebenarnya cita-cita saya memang pustakawan, tapi saya tak memilih bidang pustakawan tu sebab saya tak rasa pula. Pada masa tu saya tak rasa yang ada kos library ni. Sebab kalau kita tanya mana-mana public pun, kalau contoh dia tanya saya kan, mana-mana reaksi, awak dulu belajar apa? Kalau kita cakap library science, dia macam awak belajar apa tu? Walaupun dia macam pelik, tapi end up bila saya fikir balik, takdir Allah tu dia macam bagi laluan yang mudah lah daripada saya habis belajar sampai saya cari kerja. Terus saya cakap, lepas habis masa saya terus di-offer oleh UTM untuk masuk sebagai pekerja sebagai pustakawan di UTM. Baik. Saya rasa laluan yang mudah lah. Baik. Over to you, Dr. Saya ada soalan untuk Tengku Tamizi dengan Dizul. Kenapa jadi librarian? Why? Kenapa tak jadi accountant? Kenapa tak jadi mak cakap nak kecil-kecil nak jadi apa? Nak jadi doktor. Pernah cakap nak jadi librarian ke? Tengku Tamizi. Itu? Terima kasih Dr. Faizal. Kalau ikut pengalaman yang lepas, memang bukan bidang yang kita pilih lah. Kan? Saya pun dari sekolah saya adalah pelajar kejuruteraan awam. Dan saya sama kita.
Lepas tu saya ke computer science, diploma. Tapi saya terhenti seketika dan saya dapat orang kata cadangan daripada ketua koordinator saya untuk sambung kepada pengurusan maklumat. Dari situ macam saya dah set lah. Saya kena cari hari tuju yang betul. Kan kita tak boleh mencari kerja, kita kena cari kerjaya. Betul. Lepas tu itulah saya dah tak pandang belakang, saya teruskan daripada asal peringkat asalnya saya hanya nak habiskan diploma saja. Lepas tu bila dah nampak peluang lagi besar, saya sambung ijazah dan dari situ saya dapat orang kata buat latihan praktikal di Perdana Leadership Foundation. Saya dapat galakan dari Cik Adnan Haris, Cik Azhar Mano, dan itulah kita orang kata nilai-nilai orang kata sayang terhadap bidang ni orang kata terus berkembang. Betul, orang kata tak kenal maka tak cinta. Ya, betul. Maka tu betul. Cik Dizul. Ya, Dr. Faizal, saya pun sama juga sebenarnya tak terfikir pun nak jadi pustakawan. Mungkin saya tertipu dengan perkataan term teknologi maklumat. Sebab kita kan bila kita kata macam teknologi kita akan nampak kata macam benda-benda ICT, benda-benda itu, tapi bila dah lama dah belajar, dah keluar bekerja, jadi kita baru nampak sebenarnya pustakawan bukan hanya kepada buku saja. Sebenarnya teknologi pun dah memainkan peranan penting untuk kita semua. Okey, terima kasih Dr. Faizal. Alright, Diana, sambung. Baik, seterusnya saya ingin bertanyakan soalan kepada Tuan Haji Valentino dan juga Puan Mawar. Saya kepada Tuan Haji Valentino, kenapa pilih academic library? Kenapa tak pergi public library ke, special library ke, private library ke? Silakan Tuan Haji Valentino. The mic. Tuan Haji boleh unmute the mic? Alright. Okey, terima kasih Puan Diana. Mana boleh jadi academic library? Saya ni sebenarnya daripada kecil kena baji kalau orang faham. Tuan Haji boleh tutup satu lagi device ke? Sebab dia bergema. Facebook tu kena ataupun off dia punya suara. Alright. Okay, betul. Daripada kecil lagi saya memang suka buku. Saya ingat saya darjah 1 tu saya dah habiskan Hikayat Mero Mahawangsa. Dan saya punya datuk saudara saya merupakan penulis buku Rumah Kecil Tiang Seribu tu, Ibrahim Omar. Jadi memang daripada kecil lagi saya memang suka buku. Lepas tu ayah dan arwah nenek kata kau kerja kat library je lah, kau kerja kat perpustakaan je. Jadi memang itu dah tertanam dalam minda saya. Dan oleh kerana sukanya saya pada buku tu berterusan hingga ke hari inilah. Dan saya merasakan dengan buku itu dapat mengajar kita. Masa dulu buku je lah medium 18 tahun. 45 tahun yang lalu tu buku tu satu yang rasanya medium yang terbaik lah masa tu, sebelum ada teknologi yang sekarang ni lah. Itu menunjukkan saya dah semakin muda lah. Baik Tuan Haji Valentino, seterusnya soalan yang sama kepada Puan Mawar. Why academic library? Kenapa bukan public library ataupun private library? Okey Puan Diana, kalau nak pendekkan jawapannya, senang sahaja. Dia adalah jodoh, pertemuan dan ketentuan. Senang kita cerita macam tu je. Tapi Puan Diana, saya bermula daripada bawah, iaitu daripada pembantu perpustakaan. Saya pernah bekerja di Monash University Library. Dan juga saya alumni sama dengan Tengku di Perdana Leadership Foundation, which is special library. Kemudian ke UiTM Segamat. Saya pulang ke UiTM Segamat ni orang kata macam sirih pulang ke ganggang. Belajar di sini dan berbakti di sini. Sebab tu orang kata academic library sentiasa di hati. Itu je. Dr. Faizal, teruskan soalan seterusnya. Alright. Kita teruskan dengan kita punya pakar dalam bidang pustakawan yang saya rasa semua orang ternanti-nantikan. Dr. Eza dengan Puan Azhar, apa perbezaan pustakawan dahulu dengan kini yang kalau Dr. Eza dengan Puan Azhar dapat ringkaskan dalam masa 3 minutes, 4 minutes? Dr. Eza, start with you. Okay, tak pakar pun Dr. Faizal. Belajar. Kalau saya nak bandingkan dia, asasnya semua benda you all buat sama sekarang. Yang kata asas kepustakawanan macam cataloging, IL semua tu. Cuma cara you buat tu dah berubah. Kita banyak guna IT. Tapi yang betul-betul saya rasa yang saya betul-betul tertarik hati yang saya nak sentuh is on your collaboration.
You all punya networking dan you all punya teamwork. Yep. Dulu-dulu tak akan ada benda macam ni. Mungkin sebab technology was not there. Masa saya masuk jadi pustakawan di USM, Penang, Tronoh dan juga Ipoh, daripada 83 sampai 91, saya cuma kenal pustakawan USM sahaja. Saya tak kenal orang lain. Okay? Lepas tu saya pindah ke KL 1991, saya kenal pustakawan UM sahaja. Lepas tu melalui persatuan Law Library Group. Okay, saya mula-mula mengenali Puan Ana sekarang di UKM dan juga Puan Zaharah sekarang ni di Universiti Tun Hussein On. Kami adalah dalam kumpulan pustakawan perundangan. Okay. Dan later on baru saya berani berjinak-jinak dengan PPM. Sebab kita kecil kan, masa tu kita very junior kan. Jadi orang nama-nama besar semua kat atas tu kan. So saya rasa saya punya networking lebih semasa saya menjadi ahli PPM. Tapi with you guys now, saya memanglah sangat-sangat bangga sebab contohnya ideas. 4 different librarians from 4 different institutions from 4 different part of the countries, you can get together. Dan jadi satu platform yang boleh menyatukan semua pustakawan. Kalau tengok statistik Ikhwan tadi, amat membanggakan. Contoh ni, pagi ni tadi masa event PPM, the background work, Akmal, Rozan dan juga Muiz, they are working from everywhere. Macam Dr. Zahar, Dr. Shida is from Sarawak. Dr. Gas is in his house. So the collaboration tu sangat mantap. So saya haraplah sangat, saya doa sangat you all teruskan juga benda ni ya. You are working across the border, across library. Macam dulu kita orang semua macam masa dulu time-time dulu kita guna perkataan peacock Ikhwan, USM dulu kita panggil peacock ya. Kita tak bergaul dengan orang ya, kita memang orang akan bergaul dengan kita. So istilah tu dah tak ada dah sekarang. I mean I'm so grateful, I'm so thankful for you all. Dan sembang pustakawan pun kita tengok how many people from everywhere is contribute pada kita. So I think keep up the good work. Itulah yang saya nak tegur. Memang networking, teamwork, collaboration. That is the difference between us dulu and you all sekarang. Puan Azhar, our another pakar, can you unmute the mic first? Alright. Yang pertamanya berkenaan dengan dari segi sumber rujukan tadi samalah macam Dr. Izan. Kalau dulu memang susah, memang tak ada tempat kita nak pergi, jadi nak tak nak kita memang kena berhubung dengan telefon, kita kena sertai kursus, kita kena sertai program, sebab kalau tidak memang kita tak ada hubungan dengan orang lain. Okey, sebab saya bermula dengan jadi pustakawan di PIPAS, masa tu sekadar sambilan adalah orang-orang yang saya nak rujuk. Saya ada Encik Jamali Salamun, Puan Kamalam, Cik Afidah, ada orang-orang yang kita nak rujuk, tapi tu cuma 3 bulan. Lepas tu bila dah saya kerja di Kolej YPM Bangi, kat situ memang kita tak ada sumber rujukan lain. Jadi nak tak nak memang saya attend kursus yang dibuat oleh PPM dan juga kursus yang dibuat oleh UNITA. Dan sebagainya. Okey, jadi yang itu memang cuma sekarang bila sekarang kita lebih mudah, ada saluran yang banyak. Pada saya kita perlu berhati-hati. Memang kalau kita tengok pelajar graduan yang baru nak grad pun bertanya tentang internship dalam sembang pustakawan. Kita ada banyak saluran, kita ada boleh bertanya, cuma kita kena guna cara yang betul dan lebih berhati-hati. Yang kedua, perbezaannya dari sudut, kalau dulu di segi peluang pekerjaan mudah. Saya rasa habis belajar di UiTM, saya terus pergi PIPAS, minta kerja, dapat kerja sambilan, boleh mula terus. Dan saya boleh pilih pula, saya tak nak kerja dekat katalog, saya nak kerja di unit serantar sebab saya suka jumpa orang. Jadi saya duduk bawah cikgu selama. Sebab duduk buat katalog tu susah. Okey, tapi sebenarnya saya buat juga katalog. Okey. Dan lepas tu saya pindah ke Kolej YPM Bangi, saya pergi interview, kekosongan ada 2 dan dia punya calon memang 2 orang juga. Jadi lepas di interview, lepas temu duga, dia rasa okey, terus pilih aje. Nak dekat Bangi ke nak dekat KL. Elok pula rezekinya saya memang duduk Bangi, calon seorang lagi duduk KL. Jadi terus dapat. Dan terus boleh mula bekerja. Dan bila saya pindah ke Kolej Universiti Islam Malaysia masa tu sebelum musim, masa tu pun yang datang interview cuma 4 orang. Jadi saya survey, tanya-tanya, saya interview dulu calon yang lain. Nakal kan saya.
Jadi lepas tu saya rasa saya confident saya boleh dapat sebab saya senior sikit daripada yang lain. Jadi bila interview pun saya lebih confident sebab saya dah ada pengalaman 3 tahun aja pun. Saya masa tu membina keyakinan confident kena lebih. Betul, dan betul. Saya jadi pustakawan pertama di USIM masa tu. Alhamdulillah lah, tapi memang lepas tu kena all out lah sebab kita seorang. Jadi nak tak nak kita kena rujuk macam-macam tempat. Hubungan tu dengan PPM sebab saya dah jadi ahli sejak daripada saya pelajar di UiTM dan saya memang tak pernah putus, sentiasa make sure saya jadi ahli. Jadi yang itu tak bermaksud yang kita tak perlukan pengalaman, tapi pengalaman dan ilmu tu memang penting. Dan sekarang bila kita nak buka iklan kekosongan yang datang untuk pencalonan tu lebih dari 50, sedangkan kekosongannya cuma 1. Jawatan tu sambilan sedang tu. Jadi memang nak tak nak orang baru memang kena lebih bersedia dari sudut itu sebab memang banyak yang kita kena tahu lah. Betul. Alright. So saya dapat rangkumkan PPM memainkan peranan yang sangat penting dalam mengeratkan, dalam menghidupkan profession librarian. Dan untuk makluman our viewer juga, Puan Nur Razak merupakan salah seorang penerima anugerah librarian harapan, pustakawan harapan. Pada tahun berapa tu Puan Razak? Saya lupa. Tahun 2010, dah lama dah, 10 tahun yang lepas. Saya di UM dan saya sendiri tengok satu hari nanti saya akan jadi macam Puan Razak. Alhamdulillah. Ya, Dr. Faizal. Jadi Puan Razak salah seorang daripada idola jugalah ni. Allah Akbar. Mandi? Okay. Baik, seterusnya kita bertanyakan soalan kepada ahli panel kita seterusnya. Soalan ini kepada Encik Wan Ahanis dan juga Cik Aini. Soalannya adalah sebagai antara pelapis generasi pustakawan baru, apakah cabaran yang paling mencabar memilih kerjaya sebagai pustakawan? Boleh kongsikan bersama viewers kita, Cik Wan Ahanis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clear lah? Clear. Yes. Okay, clear. Okay, saya teruskan. Cabaran yang paling mencabar dalam bidang kepustakawanan ni ialah bila mana kita berdepan dengan masyarakat. Maksudnya kat sini adalah masyarakat tu dia tak tahu apa yang kita buat sebenarnya. Maksud saya di sini adalah masyarakat yang bukan dari bidang kita sendiri. Termasuklah orang daripada golongan kecil sehinggalah yang dewasa. Kadang yang pergi ke library tu macam kami di public library ni agak susah sikit lah. Ada yang kurang ciuman apa semua tu kan. Tapi cabaran yang paling mencabar dalam bidang kepustakawan adalah masyarakat kita sendirilah. Cakna maksudnya dari segi kita nak cintakan ilmu, perasaan ingin tahu dan sebagainya. Dan apa yang lainnya ialah kita ni masyarakat kita ni kalau macam kawan-kawan kita sendiri kan tak berapa ramai yang minat untuk membaca sebenarnya, tapi dia minat untuk tahu. Maksudnya kat sini dia pun nak tahu tapi dia pun tak suka baca. So apa yang dapat informasi tu tak sampai information yang sebetulnya. Macam COVID-19 lah, ada yang macam-macam macam-macam fakta. Ya. Apa yang kita dapat di sini adalah cabaran yang paling ketara adalah masyarakat kita sendirilah. Itulah yang paling ketara di sini. Baik. Seterusnya soalan yang sama kepada Cik Aini, antara pelapis generasi pustakawan baru, cabaran yang paling mencabar ni dalam kerjaya sebagai seorang pustakawan. Okey, bagi saya ni agak personal sikit lah. Bagi saya memang kerjaya pustakawan memang mencabar sebab background saya adalah, degree saya adalah biomedical science. Kemudian saya sambung master dalam library science. So bila nak masuk dalam field library sebelum saya kerja di UM, saya bekerja di private ataupun institusi yang lebih kecil. Bagi saya susah sebab saya tak ada support system. Jadi kita maybe ada tapi saya macam masih sama tau bila kita masuk dalam bidang library ni. So alhamdulillah sekarang saya bekerja di UM. Saya banyak senior, banyak tutorial, banyak subordinate untuk mengajar saya apa itu macam mana untuk menjadi lebih baik lah. Itu dalam tugas library memang tugas library mungkin bagi orang lain cabaran tu lain, tapi bagi saya tugas itu sendiri pun sebenarnya mencabar. Hari-hari pun kita memang deal dengan cabaran. Ya. Baik, terus tekan soalan seterusnya Dr. Faizal. Alright, Tamizi, kerja dah berapa lama? Yes. Kerja sebagai librarian dah berapa lama? Saya dah 3 tahun. Okay, any pengalaman mana yang boleh Dr. Faizal ada farming.
Ada yang buka double voice ke? Saya mute. Saya pun tak buka apa-apa ni. Okay, clear. Okay, dah mic settle. Alright, can you share with us any pengalaman manis sepanjang bekerja? Pengalaman manis saya ialah saya dipilih salah seorang peserta dipanggil International Visitor Leadership Program di bawah Kedutaan Amerika Syarikat pada tahun 2013. Alhamdulillah. Di bawah tema American Partner in Public Diplomacy. Dan saya ke sana selama sebulan lah. Dan saya pergi banyak tempat, lebih kurang dalam 87 untuk lawatan. Dan menarik tu. Melibatkan 3 state dan tempat tu hampir setiap hari saya akan melawat museum, library, galeri, information institution mana-mana lah. Kan, termasuk Library of Congress lah. Dulu kita belajar asyik-asyik Library of Congress. Betul. Akhirnya kita pun pijak juga Library of Congress kan. Alright. Sana banyaklah kita belajar kan. Terutamanya berkaitan dengan apa ni, budaya sukarelawan dalam perpustakaan. Itu perkara yang agak sukar lah saya kita nak awal balik. Tapi tak ada dia seolah-olah dah macam tak perlu kita nak jemput. Secara orang kata volunteer automatik tu, ada orang je dan datang duduk kat perpustakaan anggota perpustakaan tu sendiri kan. Benda tu yang pelik jugalah. Lepas tu setiap perpustakaan mesti ada sejarah kan. Benda tu yang saya belajar lah. Dia orang sangat bangga. Andai kata bahan-bahan khazanah orang kata family dia berada di perpustakaan. Betul. Memang kalau boleh saya harap ramai lagi pustakawan yang dapat pengalaman manis seperti Tengku Tamizi sebab saya percaya jauh perjalanan besar yang kita lihat, banyak ilmu yang kita boleh timbang. Betul. Cik Dizu, ini pengalaman manis sepanjang tertipu menjadi sepanjang tertipu mendengar perkataan teknologi. Okey, terima kasih Dr. Faizal. Sebenarnya pengalaman manis tu memang sangat-sangat banyak semenjak menjadi pustakawan ni, tapi yang paling terbaru ni ialah diberi ruang dan kepercayaan lah oleh Ketua Pustakawan saya Puan Mazmin untuk mewakili jabatan dan juga Malaysia juga menjadi sukarelawan IFLA WLRC Kuala Lumpur pada 2018. Memang satu pengalaman yang sangat-sangat luar biasa lah untuk saya sebagai seorang junior. Untuk merasai pengalaman menjadi sukarelawan. Memang kerjasama work dalam keadaan. Jumpa pula kita orang ni, Ikhwan, Tuan Amirul, Dr. Faizal kan, dalam satu tim. Ya, memang pengalaman gila-gila pun memang kerja semua perfect. Kerja memang semua best lah. All the best semua. Okay, terima kasih Dr. Faizal. Okay, Haji, macam mana dengan Haji? Anything to share with us sepanjang menjadi librarian? Haji, mic, Tuan Haji. Ini pengalaman santai ke pengalaman serius ni? Manis ni? Semanis mungkin ni, semanis mungkin. Kalau yang santai manis ni, saya bertemu jodoh dengan profession yang sama. Maklumat dengan Puan Hajah Emilia. Alhamdulillah. Santai pun mimpi yang sama. Mimpi maklumat, dunia maklumat yang sama. Yang pengalaman yang saya yang kedua, saya berkhidmat di attachment di Pusat Sitasi Malaysia selama 2 tahun. Banyak mengajar saya di Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Ketika itu membanyak, dan saya masih ingat kata-kata Director Datuk Asmah Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi. Dalam kerjaya ni dia kata, dalam ibadah you memang tak boleh riak, tapi dalam you bekerja you kena riak supaya semua orang tahu apa yang you buat. Kalau you duduk senyap, you orang kata kalau dulu kita kat katalog duduk you menghadap komputer buat katalog kan. Betul. Semua hanya kita dan buku saja, tak pening kepala. Tapi yang sebenarnya cabaran yang hari ini yang saya rasa perlu kita semua tahu, kita kena bukan setakat tonjolkan diri kita sendiri, tapi dengan kepakaran dan ilmu yang kita sentiasa
update sentiasa. Betul, saya setuju. Seperti yang Dr. Rashida selalu mention, kita kena buat kecoh baru orang tahu tentang pustakawan kita. Okay, mungkin lepas ni Aimi boleh DM Tuan Haji macam mana dapat tips jodoh di perpustakaan juga. Aimi, any pengalaman manis so far walaupun tak lama di UM tu? Bagi saya pengalaman kat UM manis-manis lah semuanya, alhamdulillah. Tapi yang saya rasa benda yang paling saya ingat lah, saya rasa bila bekerja dengan tim bahagian kemahiran maklumat, bila kami berjaya untuk mengajar student OKU, subjek information literacy, saya rasa seronok sangat. Macam satu achievement yang baru sebab kita nak cari pengalaman macam student OKU di UM ada kan. I can feel you. Yeah, so saya rasa itu pengalaman manis lah. Bersama dengan tim bahagian kemahiran maklumat. Suka untuk saya tambah, memang kita perlu menjadi sangat-sangat kreatif untuk mengajar orang OKU sebab mereka sangat-sangat memerlukan pendedahan yang berbeza. Untuk inklusifkan mereka, kita perlu membuka jalan. Okey, Puan Di? Baik, kalau tadi yang manis-manis belaka, soalan saya adalah kepada Puan Jamie, Cik Razif, Puan Mawar dan juga Encik Wan Hanis. Kenangan pahit sepanjang bertugas sebagai seorang pustakawan. Puan Jamie? Share juga, Puan Jamie, share. Okay, terima kasih Puan Diana. Okay, kalau ikutkan saya ni banyak yang manis daripada yang pahit. Yang pahit tu dah ditelan dan dilupakan. Okay. Sebenarnya sebelum saya masuk USM dulu, saya biasa hadir interview di beberapa tempat ya. Di INSEF, di MMU, di PNM, di PRC, di Monash University, even di Bank Negara Malaysia ya. So semua jawatan-jawatan tu ternyata mungkin tak ada rezeki saya lah. So kecewa lah, orang kata kecewa lah. Sebab saya aim untuk bekerja di KL sebab saya membesar di Kuala Lumpur dan belajar di sana. Jadi saya tak expect lah untuk bekerja di luar kawasan jauh tapi as I growing up sekarang ni, saya rasa itu satu rahmat ya. Yang manis yang pahit tu dia tukar jadi manis. Seronok lah sebenarnya duduk di USM ni, and then kita feel grateful lah jadi librarian di sini. So ada orang kata banyaklah saya timbul pengalaman. So yang pahit tu sebenarnya bentuk diri kita sekarang lah. Alhamdulillah. Baik, seterusnya Cik Razif, kenangan pahit apa yang mungkin boleh dikongsikan? Share juga, nak pahit juga, tak nak manis macam Puan Jamie. Saya pahit tu banyak lah sebenarnya kalau ikut kan. Share. Paling ranking nombor satu pahit. Nombor satu saya paling pahit, hampir kena tumbuk dengan hempuk meja dengan pengguna, itu biasa. Biasa. Sebab kita deal dengan users kan. Betul. Saya yang paling teruk saya takut kata-kata lecturer saya dulu, dia pernah cakap untuk pustakawan yang duduk di bahagian kataloging, dia akan dapat jodoh lambat sikit. So saya takut saya akan jadi salah seorang yang akan jodoh lambat. Cik Razif di kataloging ke? Cik Razif di kataloging? Cik Aimi single lagi ni? Nanti kita PM nombor telefon Ya, PM tapi PM. Tak, saya sambung. Saya dulu mula masuk saya suka servis, and then bila saya mungkin faktor umur juga, saya dah tak suka servis, saya suka duduk bahagian kataloging. Saya takut itu one of the factor kenapa saya kahwin lambat, sebab kita dah ditimbun dengan buku-buku yang banyak. Orang tak nampak you belakang tu. Itulah. Itu kata-kata lecturer saya dulu lah. Dia kata jangan pindahkan buku tinggi-tinggi, nanti anak dara tak nampak kita kat belakang. Baik Cik Razif, sebenarnya saya suka kalau bergurau dengan kawan-kawan pustakawan ni, saya suka guna term menjual diri. Menjual diri itu adalah kita kena tunjukkan apa yang kita ada sebenarnya, kekuatan kita dalam profession kita dan sebagainya. Baik, seterusnya Puan Mawar, kenangan pahit sepanjang bertugas. Puan Di, saya di Monash University dulu bertugas di meja kaunter hadapan lah. Saya acknowledge seorang doktor ni sebagai sir ataupun tuan. Saya rasa pahit sangat lah sebab dia tegur saya doktor, kenapa you panggil saya tuan? Berdebar jantung saya, sehingga kan bila saya masuk ke UiTM, saya panggil pelanggan yang datang dengan title doktor. Kemudian ditegur lagi, saya bukan doktor, saya profesor.
Jadi sebesalah hidup ni Puan Diana sebesalah. Jadi nak dikatakan selepas tu saya acknowledge seorang pelanggan yang berjambang ni sebagai profesor. Selepas tu dia jawab, saya bukan profesor, saya driver je. Okey. Saya rasa macam yalah, dulu yang pahit-pahit tu lama-lama dah jadi kita boleh ketawakan diri kita lah. So saya punya advice kan, kalau orang datang tu acknowledge dia sebagai profesor je lah paling tinggi kan. Kita takut kan tinggi terus. Tinggi terus. Sebab mereka ni dah belajar susah payah kan. So kena title tu kena tepat lah ya. Yang pasal driver tu memang saya tergelak besar sampai hari ni. Kenangan sampai hari ni. Baik, seterusnya Cik Wan Hanis, kenangan pahit sepanjang bertugas sebagai pustakawan. Okey, Assalamualaikum. Kenangan pahit yang ada sepanjang bertugas di bidang pustakawan ni banyak sebenarnya. Tapi yang paling pahit adalah ketika mula bertugas di bidang ni. Yang mana masa tu saya berkhidmat untuk PPM dan kehilangan kira orang yang paling besar lah dalam hidup saya membantu dalam bidang profesion kita ni, iaitu arwah Dr. Syarif sendirilah. Kan sebab masa tu saya sebagai EO di PPM dan mula bertugas lepas graduan. So jadinya kat situ bila kita kehilangan mentor, bukan sekadar mentor ataupun abang ataupun ayah, kita rasa sangat-sangatlah kehilangan yang besar dalam bidang pustakawanan lah. Sebab Dr. Syarif ni banyak bantu kita sebenarnya di PPM ni. Siapa yang pernah bekerja dengan dia tahu lah apa yang perlu dan apa yang tak perlu kan. Tapi Dr. Syarif ni memang tiada kiranya tak ada dekat ganti lah kira. Kan? Yang tu lah pengalaman paling pahit lah. Dan waktu ketika itu juga di PPM, maksudnya kat situ masa saya jadi EO dan saya macam kalau di utara ni sebut wang putih tali lah. Tak ada apa-apa yang perlu bergantung kan. Maksudnya kita nak pergi ke KWSP semua tu sepatutnya kita kena call kita punya bos kan. So kita nak report tu susah sikit. At last pada kita community waktu ketika itu dengan PPM semua sekali masih lagi kuat. Masuklah Puan Mat Dr. Izan sendiri, okay. Puan Mara Kadir, ramai lagi lah kiranya kita memang rasa agak terbeban lah ataupun kehilangan besar lah masa tu. So memang itulah saya tak dapat lupakan sebab itu adalah first job saya dalam bidang pustakawanan. Betul. Bila balik di Kedah ni alhamdulillah dari kerja dengan PPM juga dapat balik ke Kedah ni, maksudnya balik ke hometown saya sendirilah. Itu saja. Alhamdulillah. Baik, Dr. Faizal. Okey, kita teruskan lagi dengan soalan terakhir untuk segmen Sembang Santai bersama our pakar Dr. Nureza dengan Puan Azhar. Any last tips untuk pustakawan terutamanya yang muda-muda ni untuk kekal relevan, kekal berjaya, kekal berani ke depan? Dr. Izan, Puan Azhar? Azhar jawab dulu. Puan Azhar pula. Okey. Macam tu bagi saya lah untuk jadi nak share pun sebab macam kita rasa kita pun belum berjaya sepenuhnya sebab ada orang lain lagi yang di atas yang lebih berjaya. Macam hari ni bila tengok Library Ideas berjaya buat, saya rasa diri saya tak berjaya banyak benda lagi. Okey, jadi pertama saya rasa kalau kita nak berjaya bagi saya lah, sentiasa letakkan sesuatu yang di atas tu sebagai satu benchmark untuk kita. Jadi macam daripada awal kerjaya pun pada saya sentiasa tengok ramai librarian yang hebat dalam bidang kepustakawanan ni dalam PPM. Masa tu saya tengok Puan Puteri Sania, Ketua Pustakawan UKM, Datuk Zaitun, Ketua Pustakawan UM, Puan Rashidah Begum, Ketua Pustakawan USM, Cik Azhar, Petronas. Masa tu ni sekadar menyebut beberapa nama, ada ramai lagi memang saya ada ramai idola juga yang saya tengok dalam bidang kepustakawanan. Saya nak jadi hebat macam dia orang. Saya tengok Datuk Nafisah daripada awal saya dalam PPM, daripada bawah sampai ke atas dia jadi ketua pengarah. Jadi ramai yang saya rasa saya letakkan dia sebagai okey saya nak jadi macam tu. Tengok apa yang orang hebat ni dah buat apa yang dia capai. Contohnya macam saya tengok dia tulis artikel, saya kena tulis artikel. Dia tulis kertas kerja, saya kena buat tulis kertas kerja. Saya kena bentang kertas kerja. Jadi semua tu saya letakkan sebagai benchmark. Kalau saya dah capai peringkat kebangsaan, okey next apa yang peringkat antarabangsa. Walaupun dalam masa yang sama kita akan ada halangan-halangan. Tapi selalunya kalau saya tak boleh pergi
secara yang legal. Kalau maksudnya saya pergi secara illegal, maksudnya kalau saya tak boleh pergi dengan kebenaran di saya punya majikan, saya akan ambil cuti untuk pergi. Jadi kalau macam saya nak bentang ketah kerja, saya tak boleh pergi, saya ambil cuti, saya pergi. Jadi pada saya nak itu kepuasan pada diri saya. Dan dalam banyak masa, jangan rasa yang diri kita ni dah berjaya. Sebab kalau kita rasa kita dah berjaya, kita akan duduk tak buat apa-apa. Kita kan rasa macam cukup lah. Ini tak bermaksud nak ajar kita supaya tidak bersyukur. Maksudnya kalau macam tadi Faizal sebut, bila saya dapat anugerah Pustakawan Harapan, tak bermaksud lepas tu saya tak syukur. Tapi ini sekadar anugerah Pustakawan Harapan. Adakah saya betul-betul memang boleh diharap? Itu yang saya selalu buat lawak. Tak tahulah boleh diharap ke tidak. Sebab itu sekadar harapan. Betul ke kita ni boleh diharap? Tapi nak mengajar kita supaya tidak riak. Sama juga bila kita dapat anugerah apa-apa di peringkat kita punya institusi pun, jangan rasa macam okay aku dah dapat then apa. Kita kan sentiasa fikir what's next. Sebab akhirnya kejayaan yang kita nak capai adalah kejayaan dekat dunia dan akhirat. Akhirat tu dia punya yang kita nak capai tu, syurga tu terlalu bernilai untuk kita sekadar duduk rehat-rehat. Jadi ada banyak benda yang kita nak kena buat, dan dengan apa-apa pun pencapaian kita dapat tu ada tanggungjawab yang kita kena galas. Jadi yang itu kena sentiasa kita pegang, sebab sebenarnya yang kejayaan kita dapat tu bila kita banding dengan orang lain bukan apa-apa lagi. Sebab bila kita tengok contoh macam kita rasa kita hebat, tapi bila kita tengok macam contoh orang-orang yang kita rasa kecil, lebih muda, tak berusia macam saya, contohnya macam Malala, apa yang dicapai lebih hebat. Ataupun kita ada lagi orang-orang lain yang lebih dapat capai banyak lagi. Jadi apa yang kita dapat ni bukan apa-apa sangat. Sekadar macam baru biasa-biasa. Jadi itu akan buat menolak kita untuk terus ke depan dan tak berhenti setakat apa yang kita ada sekarang. Betul. Untuk pendapat pengetahuan our viewer di Librarian Ideas, sisi Puan Azah yang saya nampak paling menyelah adalah beliau seorang yang berani sangat mengetengahkan apa-apa isu, walaupun ada tak faham dia terus tanya. Tak faham dia terus tanya. Dan dia sentiasa belajar. Itu yang saya rasa macam dah jadi KP pun dia macam still kadang-kadang teks tanya dan okay, this is new for me juga. And then Puan Azah sendiri seorang yang saya rasa patut menjadi contoh lah, sebab dia jenis yang walk the talk. Nak buat library, doakan kita sentiasa walk the talk. Dia tak share dia punya plan, tetapi let the result talk on behalf. So saya suka memang aim dari lama lah sebenarnya, sebab kami pun tumpang bangga, kami warga Librarian Muda tumpang bangga setiap kali baca kejayaan Puan Azah. Okay? Azah, sejujurnya saya double voice ke? Tak ada apa-apa yang dekat sini. Okay, clear. Okay, Azah, saya sangat admire you punya coolness. Saya ni agak eruptif. Tapi saya banyak belajar daripada you, bersabar, approach benda-benda dengan baik. Okay, apakah pustakawan patut buat untuk berjaya dan semuanya? Saya rasa apa yang Puan Azah cakap tu semua betul. Pertama, pasang idola. Saya memang ada idola, tapi nantilah saya disclose siapa. Memang saya tengok apa dia buat dan saya cuba emulate dan copy apa dia buat. So, kegemaran saya menulis datang daripada idola saya. Saya sebenarnya malas nak menulis. Memang saya malas. Tapi idola saya mengajar saya macam mana nak cari angle penulisan semua-semua. Dan pustakawan mesti keep up to date dengan bidang you. Membaca. See what other people are doing dalam bidang you. Even di Singapore, di Thailand, apa-apalah. Tengok apa yang dia buat dan kita cuba copy. Okay? Sebab saya rasa tak ada semua bendanya ideanya original kita. Kita akan tengok apa orang buat dan kita copy. So keep up to date with your bidang. Dan juga ingat apa yang Datuk Seri Nancy cakap tadi. Learn, unlearn, relearn, upskill, upgrade. Okay, COVID-19 memang menunjukkan kepada kita kalau you tak ada IT skill, macam generasi saya ni lah kan, generasi warga emas ni, kami agak ketinggalan. So kita depend banyak on anak,
kawan-kawan kita untuk bantu. So the young ones and the mid level punya management and the top level of the management, upgrade your IT skills. Kalau tidak, kita akan amat ketinggalan. Asas kepusakawanan tu memang sama. Kita buat cataloging. Cuma dulu saya isi catalog sheet. Sekarang ni you all pakai online. Dulu saya pakai buku merah LC yang 4 yang gemuk tu, yang hangkut mata rata tu. You all dah pakai LC web. Okay. Dulu saya mengajar user education, tak ada sangat. Kita bawa budak tua dan kita cakap ini. You all dah ada IL. IL you boleh guna online, boleh guna. So benda tu masih sama. Asas bidang kepustakawanan tu masih sama. Cuma cara penyampaian tu dah berubah. Tapi you all as young librarians must keep abreast and must keep current. Dan please IT skills. Belajar buat infografik. Saya tengok sekarang macam bila saya kan tengah collect all this ucapan Hari Pustakawan. Bila saya tengok yang kami yang tua-tua ni macam skema je. Kita letak diri kita sebelah tu, letak teks tu kan. Boleh tengok you all punya cakap wow mencabar. You budak ni design dia. So I mean you are there. So kita upgrade skills you all. Tapi saya rasa all of you are, most of the librarians yang saya get in touch on my Facebook, you are getting where you want to be. Pertama pasang niat, tapi saya percaya sangat pada rezeki. Tak pernah terfikir daripada kepala saya masa saya mula jadi pustakawan dalam tahun 1983 yang saya akan jadi ketua pustakawan UM. Even masa saya masuk UM tahun 1991, saya bercakap dengan best friend saya masa tu, Cik Fozia. Cik Fozia, I kan kalau jadi ketua bahagian pun I dah okey dah bila I retire ni. Kita macam tu tau. So masa saya jadi akademik, saya cakap dengan kawan-kawan saya, alamak I jadi Profesor Madya pun dah okey lah. Tak nak lah profesor tinggi sangat. So ini semua berbalik pada rezeki, niat dan juga intention kita. So kalau niat you tu ikhlas, saya rasa rezeki akan menyebelahi kita semua. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik Dr. Faizal, sebelum kita ke siri yang ke segmen yang seterusnya, segmen yang kedua, saya faham viewers kita ada yang mengutarakan soalan-soalan kepada ahli panel kita. Jadi saya memohon kerjasama setiap ahli panel, mungkin anda nanti selepas ini berkelapangan untuk reply komen-komen yang diutarakan oleh viewers kita. Sebab kalau kita nak jawab on the spot ketika inilah ini memang tak sempat. Dan kami juga di Librarian Ideas akan cuba respon kepada respon dan soalan-soalan anda selepas kita selesai ini. Baik, kita selepas ini teruskan Dr. Faizal. Alright, kita akan teruskan kepada segmen kedua bertajuk kali ini betul-betul santai yang akan diketuai oleh TS Amirul dan Cik Ikhwan. We will have games. Saya hand over kepada Cik Ikhwan dan Amirul. Hopefully semua panel bersedia. Let's do sedikit. Test mic saya dulu. Okey ke tak? Okey. Okey, saya tanya viewers. Ada ikut sikit. Dengar tak? Ada bergema sikit. Ya, bergema. Bergema sikit Mungkin satu minit jauh sikit ke? Boleh ke? Dah. Test. Okey. Ada viewer kata apa? Is it okay? Okey. Bergema. Mereka kata dengar, bergema. Okey, saya tak cakap. Bergema mungkin sebab sekarang saya guna handphone. Tadi sebab mungkin konflik dengan device yang lain. Mungkin saya Amir. Okey, boleh dengar ke sekarang? Okay. Boleh. Okey, alright. Terima kasih kepada Dr. Faizal dengan Puan D dan juga ahli panel untuk session yang pertama, segmen yang pertama iaitu Sembang Santai Pustakawan. So kita pergi kepada sesi segmen kedua ni, sesi betul-betul santai yang mana kita akan ada game, ada dua jenis game yang mana kita bersama dengan ahli panel kita, yang mana ahli panel kita akan memberi jawapan memberi jawapan mengikut kepada equipment ataupun simbol yang telah mereka sediakan. Kami telah memohon kepada ahli panel untuk sediakan iaitu warna hijau dengan warna merah. Okey. Segmen game yang pertama ini adalah berkaitan dengan menjawab dengan pantas soalan yang kami berikan, dan kami akan pilih daripada setiap soalan dua ahli panel untuk menjawab kenapa anda pilih jawapan berikut. Okey. Contohnya saya tanya,
adakah anda pernah tidur semalaman di perpustakaan? So boleh jawab, tengok ada tak panel? Ramai jawab merah. Dan Puan Mawar, warna hijau, durian. Beliau pernah tidur semalaman. Okey, so nanti kita akan minta kepada sesiapa, kami akan pilih 2 orang pada setiap soalan untuk menjawab. Okey, dan beri penerangan dalam 1 minit kenapa mereka memilih jawapan tersebut. Okey, so get ready guys. Okey, so kita nampak mereka masing-masing ada memegang ni hijau ataupun merah. Okey, soalan yang pertama saya mulakan dulu, lepas ni TS Amirul akan soalan yang kedua dan seterusnya. Okey, pertama sekali, adakah anda pernah tidur adakah anda pernah tidur di bawah meja waktu lunch hour? Hijau atau merah, pernah ataupun tidak? Okey, alright. So ada yang jawab banyak hijau, ada yang merah. Okey. So saya memilih Cik Aimi dulu. Boleh bagi tahu kenapa bila dan kenapa anda tidur bawah meja waktu lunch hour? Saya memang akan tidur waktu lunch hour dalam 5-10 minit. Bagi saya power nap. Setiap hari ke? Kalau bagi saya power nap untuk saya hari kita malam rumah ataupun kita ada kerja. Okay, alright. So kira power nap lah kan? Tapi bawah meja Bawah meja, ya. Kalau buat boleh. Okay, Encik Zul? Encik Zul jawab merah ke hijau tadi? Hijau, okay. So Encik Zul pun pernah? Habislah saya lepas ni tengah hari. Okey, saya pun sama jugalah, memang perlukan tidur sebentar lah untuk refresh balik. Kalau makan tu diet je. Tapi tidur bawah meja lah. Kadang terlebih meja pun sampai juga. Ada juga Okey, alright. Okey, terima kasih. TS Amirul, silakan. Okey, soalan saya yang kedua kepada ahli panel semua. Pernah tak anda buat bising di kawasan reading area di library masing-masing? Apa pernah buat bising ni? Hampir semua pernah buat bising. Akan kita beritahu dekat user jangan buat bising. So, Encik Tamizi, boleh cerita kenapa buat bising di reading area? Biasa dia buat persiapan kan. Biasanya waktu operasi cakap buat kerja dia terlupa. Kadang-kadang saya teruskan. Okey, kadang-kadang kita terlupa, kita panggil anggota-anggota tu memang dengan kuat sekali kan. Dan arahkan ke tepi lah, ke atas kan. Kita terlupa waktu beroperasi percetakan dan ada public kat dalam tu. Itu biasa berlaku lah. Puan Jamie macam mana Puan Jamie? Pernah buat bising ke? Okey, saya pernah buat bising. Saya memang selalu buat bising sebab kalau siapa rakan-rakan yang kenal saya, dia orang selalu cakap saya cakap kuat. Tu kena tanya Ikhwan lah. So memang suara saya tu selalu orang tegur lah. Slow sikit bila bersembang, bila cakap tu memang tak boleh kontrol. Ya. Macam ni saya faham. Jadi kena miankan selalu lah. Ya. So Cik Ikhwan, seterusnya soalan. Okey, soalan seterusnya, adakah anda pernah memikirkan terfikir yang bahawa library ni perlukan colourful, you need more colours dan sebagainya? Adakah anda pernah fikir begitu? Okey. Biasa. Okey, banyak hijau. Okey, saya tanya Dr. Ezan. Dr. Ezan tak pernah terfikir. Apa maksud Dr. Ezan? Saya macam ni, saya lebih kepada splash of colours. Pada saya lah, saya ni sangat old school. Kalau saya nak pergi library, saya nak tenang. Jadi saya nak tengok dinding yang
Kalau saya tengok dinding yang color hijau pucuk pisang tu, saya agak terganggu minda saya. So kalau you have macam sparks of colours ke, macam sofa you tu merah, I'm okay. Tapi kalau the entire room is red, saya rasa macam ya Allah, I tak boleh concentrate, I rasa panas. So pada saya secara peribadi, warna amat mempengaruhi keadaan saya. So kalau saya nak pergi library tu, saya nak cool, nak tenang, saya nak bilik yang colour dia soft and cool. Tapi saya rasa sekarang dah tak ikut dah fahaman tu. Kalau kita tengok bacaan dulu memang dia kata soft lilac, light blue, semua ni colour-colour yang menenangkan. Tapi bila saya pergi library sekarang macam-macam lah kan. Tapi saya rasa don't overdo. It depends on the section. Kalau macam children section tu fine. Children suka colours, you nak rangsangkan dia orang. Tapi kalau macam lecturer you nak buat writing tu, janganlah cat bilik tu merah ya, sebab terganggu sangat minda kita. Okey, terima kasih Dr. Izzan. Inilah baca pipas, kalau tengok pustakaan kanak-kanak dia sangat colourful kan. Okey, kalau pendapat ni Puan Mawar? Okey, saya sama macam Dr. Izzan sebenarnya. Tapi waktu muda Dr. Izzan saya suka merah, saya suka pink. Sebab tu rumah saya pink dengan merah. Orang kata waktu muda saya suka yang sangat bright colour. Tapi bila dah tua-tua ni Dr. Izzan, saya memang suka konsep minimalis dan warna-warna yang menenangkan minda. Mungkin dia mungkin ikut perubahan umur kita kot. Saya rasa kita memainkan peranan. Yes, betul, setuju. Okey, so faktor dia adalah umur kan. Okey, tak apa. Mungkin begitu. Okey, T.S. Amirul? Okey, soalan seterusnya agak panas. Bukan panas lah, maksud dia agak tricky sikit. Pernahkah anda merasa bahawasanya profession kepustakawanan ni merupakan sesuatu yang tak relevan? Okey, so ada dua jawapan sini. Saya nak tanya Cik Razif dulu. Cik Razif, kenapa pernah rasa tadi? Mungkin tadi kita dah dengar cerita Cik Razif, tapi ceritakan sikit lagi. Kenapa pernah rasa tak relevan? Saya ni, pendapat saya lah. Saya rasa kadang-kadang tu saya rasa macam saya sendiri yang tak relevan dekat library tu. Sebab kadang-kadang saya rasa macam actually library punya core lebih kepada cataloging, itu yang paling core lah, memang betul-betul core. Kalau servis tu pada saya, kalau bukan pustakawan pun boleh duduk servis. Even pentadbir pun boleh duduk servis. Dia sebenarnya yang duduk dekat bawah, dekat bahagian pustakawan ni lebih kepada cataloging je. Saya rasa macam adalah terdetik sekejap, saya rasa pustakawan ni dah tak perlu kot dekat library, mungkin dah boleh lantik end je. Itu saya terdetik sekejap, mungkin sebab saya dah boring kot jadi librarian. Itu sekejap je lah. Lepas tu sekarang saya rasa dah okey balik. Bagaimana pula Cik Wan Hanis? Tadi kata tak pernah fikir kan? Itu macam mana? Saya pilih merah tadi. Kiranya tak merah. Lah. Tapi tak apa. Bagi saya, kita adalah salah satu paling tepat lah, maknanya kita paling relevan untuk masyarakat kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sebab itulah kita kena perlu ada perasaan ingin tahu tu. Bila kita ada perasaan ingin tahu, dan kita akan membantu orang supaya orang lebih dapat tahu. Itu je konsep saya sebagai seorang di bidang kepustakawanan ni lah. Okey, Cik Wan, soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Okey, adakah anda pernah terfikir memang sebelum ni yang anda akan menjadi pustakawan selama-lamanya? Okey, alright. Saya ada hijau, ada merah. Sorry saya minta kepada Tuan Haji Valentino untuk beri komen. Jawapan daripada Tuan Haji. Kenapa merah? Kenapa merah? Saya angkat tadi. Tadi humming. Okay, adakah anda pernah terfikir bahawa anda akan menjadi pustakawan selama-lamanya? Ya, sehingga saya meninggal dunia. Oh, tu fikir. Okey, tu lagi.
Saya tak boleh nak kata apa dah lah. Okey, Puan Nur Azhar boleh bagi komen. Puan Azhar. Ya. Kalau saya rasa memang saya akan jadi, sebab tadi jawab hijau kan, memang terfikir jadi pustakawan selamanya sebab kalau saya tak jadi pustakawan yang dilantik oleh majikan pun dekat rumah saya pun saya akan jadi, sebab saya ada pustakaan sendiri di rumah dan saya ada Little Free Library, so saya akan selamanya lah menguruskan koleksi-koleksi buku ni sehingga ada orang lain yang menguruskan dan saya sampai bila-bila lah kot jadi librarian walaupun bukan dilantik oleh mana-mana institusi. Jadi librarian dekat diri sendiri, di hati. Terbaik Puan Azhar. So Puan Azhar ni merupakan salah seorang yang mengasaskan Little Free Library di Malaysia. So memang kita sangat honor dan kami pun di UMK ikut kan, dan sekarang ni tu memang terbaik lah inisiatif tu. So kita memang merasakan inisiatif itu sangat baik, terutama untuk komuniti dan masyarakat, keluarga dan sebagainya. Yeah. So Ikhwan, seterusnya kita ada satu lagi soalan ni, iaitu pernah tak kepada semua ni, pernah tak dimarahi oleh pengguna semasa anda menjalankan perkhidmatan? Confirm pernah kena marah. Wah, Aimi je tak kena marah. Aimi tak kena marah. Alamak. Dizu pun baik. Itu baik. Okay, so siapa? Tengku. Pernah marah pernah dimarahi ya? Biasalah. Ya. So, bagaimana anda mengatasi masalah tu? Situasi keadaan semasa itu? Kita bagi penerangan secara betul lah, detail lah situasi. Sebab saya hadapi bila waktu kita melaksanakan aktiviti, ada ketidakpuashatian tentang biasanya dari segi penilaian juri kalau pertandingan lah kan. Dan yang komplain tu bukannya kalangan-kalangan orang biasa, orang berkejaya, kalangan kita nak sebutkan nanti ada yang terhati-hati kan. So tapi kita ambil pendekatan lah, kita ambil jalan yang terbaik lah untuk menyelesaikan kan, untuk pastikan dia cool down kan. Sebab adat program aktiviti pertandingan ada kalah ada menang, itu kena faham lah. Okay. So kepada Cik Aimi Cik Aimi tengok tadi dia kata dia tak pernah dimarahi. Saya rasa sebab senyuman dia ni. Orang sayang dia kot. Senyuman dia. So Cik Aimi, boleh ulas sikit tak bagaimana kita berinteraksi sebenarnya dengan pengguna? Cara terbaik kita berinteraksi dengan pengguna terutama kita banyak the range of pengguna, ada yang profesor, ada yang student, ada yang yang garang dan sebagainya. So boleh ulas sikit. Saya bukan tak pernah kena marah. Mungkin negatif komen tu pernah, tapi kita tak ambil benda tu negatif. Maksudnya bagi saya macam kalau saya tak menangis tu maknanya tak cukup marah lah. Jadi bagi saya maksudnya mungkin ada yang user tak berpuas hati tapi saya anggap benda tu belum sampai tahap marah lagi. Kalau marah tu sampai saya menangis lah. Baru saya marah. So yang paling penting ialah pustakawan ni penuh ada hati yang kental. Amirul, saya nak mencelah sikit dekat nak bagi dia semangat sikit ni. Boleh silakan. Saya menjadi ketua pustakawan, bila saya pergi meeting, saya duduk dalam mesyuarat tu, saya macam relevan ke saya dalam mesyuarat ni? Perasaan tu kita kan sentiasa ada. Tetapi kikis dan kita cuba membuatkan diri kita relevan. Cataloging sangat relevan. Kalau you tak catalog buku, macam manalah kita nak letak buku kat stack mengikut macam manalah orang user nak cari buku. So it's very relevant. Itu adalah makanan kita. So perlu jaga. So relevant tu adalah pada perspektif orang, Cik Razif. Saya pun banyak kali rasa saya tak relevant bila saya attend meeting, duduk tu macam kenapa orang tak tanya saya tu soalan lah, kenapa orang tak refer kat saya tu apa-apa lah. So kita up sikit lah diri kita kan, kita yang jadi make ourselves relevant. So I think all of you are relevant. Jangan jaga discourage sangat. Betul. Walaupun tertipu dengan teknologi. Betul. Okay, so saya rasa kita dah habis sesi pertama. So mungkin kita Ikhwan, apa lagi kita bergerak ke sesi kedua? Okay, game yang kedua, game yang terakhir lah. Dia dipanggil sebagai fast answer.
Okay, so kami akan pilih 5 orang setiap satu soalan untuk menjawab dengan pantas hanya mungkin 1-2 perkataan saja. Okay, so saya pilih, saya sebut nama terus jawab, boleh Okay, so anda boleh buka mic masing-masing. Okay, semua buka mic. Okay. To make sure jawapan tiada lagging. Terus jawab. Terus jawab, okay. Pertama sekali, biasalah kita bagi Dr. Ezan. Pertama sekali, siapa idola pustakawan anda? Edward Lim Hak. Siapa dah? Edward Lim Hak. Okay, Ketua Pustakawan USM. Yes. Yes, okay. Okay, seterusnya, Puan Azhar. Siapa idola pustakawan anda? Puan Puteri Sania. Siapa dia? Boleh beritahu? Puan Puteri Sania. Mantan pustakawan UKM. Okay, terima kasih. Cik Amy, siapa idola pustakawan anda? Dr. Ezan. Okay, Encik Zul. Puan Mazmin. Ketua pustakawan ni. Okay. Puan Mawar. Dr. Izan sebab setiap kali dia cakap kan saya sebab dan nak nangis. Dia cakap tu cibi-cibi. Macam mak kan. Okay, T.S. Amirul, next question. Okey, soalan seterusnya kepada Puan Haji Valentino. Apakah pustakaan yang anda nak sangat kunjung? Nak sangat lawati. Apa ya? Toleh fikir. Alexandria. Ada terjadi Mesir. Ini yang jawab juga. Hanya tak ada email. Sebab itu anak nama Alexandra. Ni cakap tanya pula orang yang selalu jawab ni. Cik Tamizi. Apakah tadi bercerita pasal LOC dan sebagainya. So apa lagi pustakaan yang anda nak sangat nak kunjungi? British Library lah. British Library. Puan Jamilah? Oh, saya teringin di library di Finland. Kata sana hebat lah. Encik Radif? Saya memang nak pergi LOC sebab tengok buku Louis Marchand. Betul. Betul. Tak ada orang nak pergi UM Library ke? International. Ni seorang lagi. Cik Wan Hanis yang selalu pergi. Baru ni pergi Turki rasanya. Mana lagi pustakaan yang ingin anda kunjungi? Saya teringin pergi ke British Library lah. Sebab koleksi kita banyak kat sana. Ya, betul. Saya nak tengok the real one. Okay, next question Cik. Teringin sangat nak pergi. Next question Cik Ekwan. Okay, alright. Soalan seterusnya. Sedia Dr. Ezan. Ya, saya. Makanan raya kegemaran. Lambat. Kupat palas. Banyak kot. Tu lambat jawab. Antara dia dengan lemang je. Oh, antara kupat palas dengan lemang. Okay, alright. Thank you. Encik Zul, makanan kegemaran waktu raya? Tak nanas. Tak nanas, okay. Puan Mawar? Rendang daging rusa. Fancy-nya. Okay, next, Puan Jamilah. Oh, nasi empik kau kacang boleh. Nasi empik kau kacang? Apa? Okay, right. Next, Encik Razif. Saya nak makan masakan mak saya sebab tahun ni saya raya seorang. Aduh, sedih lah. Encik Razif orang Melaka ke? Tak, saya orang Selangor. Tapi kerja dekat Melaka. Okay, right. Okay, next, T.S. Amirul. Mike. Dengan kepustakawan, soalan seterusnya relevan dengan kepustakawanan kita ni. Puan Azhar, buku kegemaran. Buku kegemaran Puan. Mike. Buku kegemaran saya. Alamak, banyak lah. Susah lah tanya bibliophile. Satu je. Saya suka buku apa? AACR2. Yang saya suka saya suka buku Habibur Rahman. Okay. Terutama yang
Kalau tak salah dia punya tajuk Bumi Tuhan. Bumi Manusia ke Bumi Tuhan? Okey, Puan Ami, Encik Ami. Oh, saya suka buku Can You Keep a Secret? Penulis saya lupa dah. Tapi buku tu memang saya baca memang saya gelak je. Okey. Tuan Haji Valentino, buku kegemaran. Buku kegemaran. Saya suka yang buku yang berbentuk biografi sebenarnya daripada dulu lagi, tokoh. Itu? Ya? Antara dia, buku, tajuk Tun dia? Mahathir. Tun Mahathir, okey. Tengku Tamizi. Ya. Buku kegemaran. Saya banyak baca buku travelog. Wah, kita sama tu. Tajuk dia, tajuk. Nak cakap yang terbaik tu susah lah. Tapi banyak buku-buku Lonely Planet pun saya banyak baca lah. The best. Belakang tu, Derek tu, belakang tu. Sama-sama. Dan last kali Cik Wan Hanis. Ni pun buku. Oh, buku kegemaran. Buku kegemaran. Okey lah. Saya tak ada favourite book. Tapi Jawapan jujur. Saya lah. Saya ingin tahu tu sudah ada. So benda yang baru, buku-buku yang baru tu saya akan tengok dulu dia punya ni lah. Tak ada favourite terang cakap. Tak ada Okey. So, Cik Ikhwan, seterusnya. Okay, second last question. Okay, semua orang kena jawab tapi satu perkataan saja. Okay. Suasana kerja yang diidamkan. Suasana kerja yang diidamkan. Only one word. Kita mula dengan daripada kiri, Cik Amy. Oh, saya kalau boleh nak naik buku banyak pokok. Sebab saya suka pokok. Cik Zul? Color. Yang colourful. Okey. Dr. Izan? Teamwork. Ya, ada teamwork. Okey. Puan Azah? Jawapannya sama dengan Dr. Izan. Teamwork. Ada spirit. Teamwork. Okey. Puan Cik Mawar? Saya suka sinergi. Okey. Puan Jamie? Oh, saya suka yang casual tapi serius. Okey. Cik Razif? Dekat rumah. Jujur sangat tu. Teknologi boleh buat kat rumah. Betul. Lucu. Suka yang tasik tepi air lah, sungai ke, ada pemandangan tu. Maksud ada pemandangan Okey, Cik Valentino, suasana kerja ataupun environment. Saya suka aman dan damai. Okey. Cik Wahadis. Environment. Yusun. Teamwork with a good leadership lah. Ya, okey. Alright. So, Cik Ikhwan, soalan last dia adalah last question. Okey, last question kita adalah ada apa dengan pustakawan? 3 perkataan. Ada apa dengan pustakaan? Pustakawan. Pustakawan. 3 perkataan yang menggambarkan perkataan pustakawan. 3 perkataan. Amy, start dulu. Okay. Intellect. Teamwork. Information resource. Alright. Okay, Puan Jamie. Committed, dedicated and also always sharing lah. Okay, good. Cik Zul. Ya. Tahan maki. Tengok Cik Zul. Sedia bekerja bila kena panggil, lepas tu tak kedekut ilmu lah. Okay. Cik Razif, 3 word gambarkan pustakawan. First, Razif, buku dengan borak. Dr. Izan, 3 perkataan. Dynamic, inovatif dan juga committed. Mawar? Agile, synergy dengan relevant.
Betul, UiTM punya PS tu. Yes. Macam kata UiTM. Yes. Tengku. Kreatif, kerjasama, belajar dan terus belajar. Okay. Kreatif. Tuan Haji Valentino. Information, knowledge, sharing. Itu yang kita belajar asas. Puan Azhar. Tiga perkataan. Mesra, kongsi, rajin. Mesra, kongsi, rajin. Okey, Cik Wan Anis last. 3 perkataan gambarkan pustakawan. Ingin tahu. Lepas tu baca. Tekan relevan lah. Tekan relevan. InsyaAllah. InsyaAllah. Alright. So, Cik, ada tambahan lagi ke Cik? Tak ada dah. Itu soalan terakhir. Okay, sebelum kita kat sini saja kita punya special edition. Sebelum kita menutup special edition Sembang Santai siri ke-9, kita perlu bertanya dengan pakar kita sebagai untuk conclusion lah kita punya perbincangan untuk segmen pertama dan segmen kedua kepada Dr. Ezan dengan Puan Azhar. Apakah harapan Dr. Ezan dan Puan Azhar berkenaan dengan hala tuju profession? Adakah kita in the right track untuk memajukan profession kita? Sebagai kesimpulannya, Dr. Ezan, Puan Azhar? Saya rasa pustakawan perlu bersatu. Okay. No more kita bekerja in silo macam academic library, national library, school library. You all kena work together as a group untuk menuju satu common objective untuk memertabatkan dan memperkasakan profession dan menjadi information services provider yang mantap. Kalau kita keep on working in silo macam like 30 years ago dan saya masih nampak benda tu sedang berlaku, kita tak akan ke mana. We are forever competing with each other. Dalam bidang kepustakawanan dan perpustakaan tidak perlu wujud competition dalam apa bentuk sekalipun. You macam Mawar kata sinergi, we work as a group for one common objective untuk memertabatkan profession kita dan menjadi pembekal maklumat dan perkhidmatan yang terbaik di Malaysia, kalau tak pun di Southeast Asia, tak pun di dunia. Okay, you have to do that because saya nampak librarians ideas dan juga IFLA volunteer, we manage to break that silo tu. Tapi bila habis tu kita balik semua ke situ. Tapi alhamdulillah COVID-19 ada hikmahnya. Dia merapatkan staff kita lagi dan kita tend to reach out to so many of our people yang kita tak kenal. So yang librarian, yang senior-senior ni serahkan pada you all untuk menggalas tanggungjawab, untuk memikul dan membawa profession ini kepada satu tahap yang kita tak pernah sampai lagi. So that is your tanggungjawab yang diberikan oleh orang-orang yang akan meninggalkan profession ni ataupun telah meninggalkan profession ni. Alright. Puan Azhar? Okay. Untuk jawapan tadi, ayat saya sama betul dengan Dr. Ezan. Pustakawan perlu lebih bersatu. Yang kita memang sebiji, saya rasa mungkin banyak kita punya wave je sama Dr. Ezan. Sebab saya rasa persatuan pustakawan tu perlu lebih dapat sambutan dan pustakawan perlu faham apa peranan yang dia perlu mainkan. Kalau sekarang dalam perpustakaan akademik, Akademi Sains Malaysia sedang war-warkan tentang open science, Cik Iwan pun lebih maklum, lebih pakar. Saya nak lihat pustakawan berada di sebalik tabir open science di Malaysia. Itulah data stewardsnya, itulah data curatorsnya. Ada tanggungjawab yang kita perlu buat. Dan untuk sebagai pengerusi Jawatankuasa Pusaka Islam, saya nak perpustakaan dan pustakawan daripada perpustakaan Islam tu lebih mendapat tempat, lebih pengurusannya lebih teratur, lebih dipandang dan itu dapat diketengahkan dan itu saya rasa antara yang saya belum berjaya buat dan perlukan kerjasama yang lain lah. Alright. So saya beri ruang dan peluang kepada semua panel untuk memberi sepatah dua kata kurang 10 saat ucapan selamat Hari Pustakawan. Kita mulakan dengan Cik Aimi. Saya mengucapkan kepada semua pustakawan selamat Hari Pustakawan.
and sentiasalah kita berusaha untuk demi profession kita. Alright, Cik Dizul. Saya pun nak mengambil kesempatan ni nak mengucapkan selamat Hari Pustakawan dan semoga semua pustakawan-pustakawan di Malaysia bergabung dan juga bekerjasama, tak kira lah jabatan ataupun universiti ataupun swasta. Alright, Dr. Izan. Selamat Hari Pustakawan kepada semua pustakawan dan juga information professional, bersatu dan stay relevant. Okay, Puan Jamie. Your mic. Mic, Puan Jamie, mic. Yeah. Don't forget. Alright. Sorry. Ucapkan selamat pustakawan semua pustakawan di Malaysia. Semoga kita sentiasa membaiki lagi nama-nama ilmu lah untuk bukan relevan. Saya ada satu tagline, choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Alright, good. Mawar? Okey, selamat Hari Pustakawan kepada semua rakan-rakan dan saya nak ucapkan terima kasih kepada pentadbiran UiTM khususnya sebab tanpa peluang yang diberikan untuk jadi pustakawan, siapalah saya. Terima kasih UiTM. Puan Azhar? Your mic. Okey. Selamat Hari Pustakawan. Sama-sama tingkatkan pengetahuan, kemahiran dalam semua bidang. Galakkan masyarakat kita lebih cintakan ilmu, lebih membaca bahan yang baik sebab kitalah yang akan membina masyarakat berilmu tu. InsyaAllah. Cik Wan Hanis. Selamat Hari Pustakawan. Terus kekal relevan. Itu je. Tuan Haji. Selamat Hari Pustakawan kepada semua rakan-rakan pustakawan, ya, berbanggalah dengan profesi kita dan moga moga kita terus maju jaya dalam profesi kita. InsyaAllah. Tengku? Selamat Hari Pustakawan kepada semua pustakawan dan anggota perpustakaan seluruh negara. Dan semoga kita dapat eratkan ukhuwah dan jaringan kerjasama pada masa akan datang. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan last but not least, Cik Razif. Selamat Hari Pustakawan kepada semua, terutama kepada semua pustakawan di UTM dan juga semua orang, kawan-kawan saya dulu yang sedegree yang kutuk saya jadi pustakawan. Jangan dah berjaya. Alright, so terima kasih saya ucapkan kepada semua panel. Kami ingin mengambil kesempatan ini untuk mempromosikan aktiviti Librarian Ideas yang akan dibuat pada 9 Jun ini, hari Selasa, yang bertajuk Respond to COVID-19, Perspective from Libraries, bersama jemputan yang kami terbangkan dari Australia, Sue Owen from Federal University, dan turut bersama Puan Mazmin dari UNIMAP. Saya Muhammad Faizal bin Hamzah mewakili Librarian Ideas. Nanti kami akan bagi ucapan satu persatu juga. Saya punya ucapan adalah saya ingin mengucapkan selamat Hari Pustakawan kepada semua pustakawan di Malaysia. You should be proud to yourself. Don't worry, kalau jadi librarians memang kejayanya menjanjikan masa depan yang sangat cerah. Diana? Saya juga ingin mengambil kesempatan ingin mengucapkan selamat Hari Pustakawan. Saya ingin memetik kata-kata mantan Ketua Perpustakaan UiTM Cawangan Selangor mengatakan bahawa pustakawan ni kerjanya adalah ibadah dan pahala yang berterusan. Jadi terus keep branding yourself, menjual diri ke arah yang baik dan teruskan positif dan teruskan belajar. Alright, Ikon? Okay, pertama sekali saya minta maaf jika ada masalah teknikal sepanjang pada hari ini sebab saya kontrol the technical dan juga sound mungkin bergema. Saya ucapkan selamat Hari Pustakawan kepada semua pustakawan, warga kerja perpustakaan supaya lebih progresif, proaktif, kreatif, agresif terhadap diri profesion kita dan juga memajukan dalam menyampaikan perkhidmatan yang terbaik dan cemerlang. Saya juga ingin mengucapkan khas kepada rakan pustakawan kita, Puan Nur Azlinda Wanjan, pada hari ini adalah hari lahir dia. So hari lahir dia bersamaan dengan Hari Pustakawan Malaysia. So saya mengucapkan selamat hari lahir, hari jadi kepada Puan Nur Azlinda Wanjan, pustakawan UC South Malaysia. Puan Mira? Amirul?
Okey, saya ingin mengucapkan selamat Hari Pustakawan Malaysia 2020. Teruskan kecemerlangan kita dalam bidang perpustakawanan dan saya berharap kita terus kekal relevan, terus kita majukan kita punya profession ini ke tahap yang tertinggi dan menyumbang kepada masyarakat. Itu saja. Okay, can Dr. we Dr. Faizal, kita tak ambil gambar lagi, tak post lagi sebelum habis. Nak post lagi elok ni. Before that, can semua orang unmute the mic first? And then can we 1, 2, 3 and ucap selamat Hari Pustakawan bersama-sama? Is it okay for you guys? Yes. Okay, boleh. Alright. So Jamie, your mic? Mungkin Ibu kena tutup mic. Okay. Alright. 1, 2, 3. Selamat Hari Pustakawan. With that, kita akhiri sesi siri ke-9 Simbang Pustakawan Librarian Ideas. Jumpa lagi pada 9 hari bulan. Terima kasih kepada semua viewer kami. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 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 Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih.